So ini buku dia, cikgu ambil yang jumpa kat rumah ni. Koleksi topikal percubaan SPM. Ini MRSM punya. Yang buat buku ni pun kita punya bekas cikgu. Dia dah keluar dah pergi HQ. Cikgu Wan Halina ni dia ganti dengan cikgu lah. Cikgu masuk 2015. So dia keluar. Dia yang buat buku ni dengan budak-budak. Dia kompos soalan SPM MRSM. Lepas tu dia buat guna topikal. Nampak topikal. Bagus buku ni. Ni bagus untuk latihan kamu sendiri sebenarnya. Kalau apa beza jawab buku biasa dengan buku teks? Buku teks soalan dia lebih mencabar. Kalau cikgu nasihatkan, kamu jangan jawab buku teks banyak-banyak dulu. Kamu jawab semua buku-buku latihan ke apa-apa yang itu yang kamu boleh jawab sebenarnya. Lebih baik. Sebab dia dalam AdMaths tu, dalam buku textbook tu, dia soalan dia memang tinggi-tinggi sikit. So kamu kena master betul-betul dia punya basic baru boleh cikgu benarkan kamu menjawab. Nanti kamu ada banyak masalah nanti. Okey, yang ni percubaan SPM. Ini buku dia. Yang ni contoh soalan dia. Dia buat topikal. Bagus. Kamu boleh tengok. Dekat paper 1. Ni paper 1. Ni lama sikit lah. 2005. Ni SPM 2005 ni. Cikgu lah yang jawab dulu kan. SPM 2005. Lama dah. So SPM 2005 ada sampai 2014 dia ada. Ni yang lama sikit lah buku dia version. So hari ni kita nak cuba menjawab beberapa soalan lah cikgu ambil. Kita ambil sikit daripada paper 1, kita ambil sikit daripada paper 2. Cikgu tak naklah ambil yang soalan terlalu susah, nanti kamu give up pula. So kita, ini buku dia, ni contoh dia. Kita akan jawab soalan, cikgu dah pilih soalan. Senanglah kita nak pilih. Cepat sikit. Okay, kita nak start dengan nombor 20. Boleh nampak, boleh dengar. Kalau ada masalah, boleh bagi tahu. Boleh. Boleh nampak soalan nombor 20. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni paper 1 Kita start dengan paper 1. Cikgu letak siap-siap formula dekat sini. Sebab cikgu tahu formula ni sangat penting bila nak jawab soalan progression. Siapa yang tak ingat lagi, selalunya ini semua formula ambil dekat muka surat depan dekat bahagian formula. Okey. Kita baca dulu. Ambil highlight warna kuning. The first 4 term geometric progression 15 negatif 45, 135, X. Ni soalan yang mudah sikit lah. So kita dah tahu dia GP, kita janganlah pakai AP. Itu yang nasihat pertama. So kita boleh buat dulu dia punya sequence 15, negatif 45, 135 dengan X. Soalan A dia confirm lah, dia nak X. Dia nak X. Apakah nilai X, macam mana nak buat? Dia GP. So kita boleh buat A, kita pakai bahagi sahaja kan. R sama dengan, cikgu ambil negatif 45 bahagi dengan 15. So kita punya R dapat berapa? Negatif 3. Boleh juga nak buat macam ni. Lepas tu kita bolehlah buat X bahagi dengan 135. Ini GP Since dia GP, kita kena bahagi sama dengan negatif 3. Ataupun kita buat terus persamaan ni letak dekat sini pun boleh. Ini kita buat step-step lah bagi kamu nampak. So X sama dengan berapa? 135 darab dengan negatif 3. Kita akan nampak dia punya sequence nanti. Negatif 405. Okay, kita dah siap A. Ini yang mudah lah. Ini kita punya start kan. Engine kita jawab yang mudah-mudah dulu. Nanti kita baru fikir yang susah-susah sikit. Sebab memang ada soalan susah pun. Okey, yang kedua. Boleh nampak, find the sum from the 4th term to the 8th term. Macam mana nak buat ni? Ini paper 1. Kalau paper 1 cikgu cakap, kalau KBSM dulu, dia boleh, ini paper 1, dia terus tengok jawapan sahaja. Kamu bolehlah listkan lepas 15, negatif 45, lepas tu 135, lepas tu kamu boleh negatif 405, lepas tu 1215, darab dengan negatif 3 dapat negatif 3645. Lepas tu kamu tambahkan daripada term nombor 4, ini term nombor 1, ini term ke nombor 2, ini term nombor 3, ini term nombor 4, sampai nombor 4, 5, 6, 7, 8. Kamu boleh tambah, nanti dapat jawapan. Tetapi KSSM kali ni dia kata dia nak tengok jalan kerja kan. Dia nak tengok jalan kerja yang betul-betul AdMaths lah. So macam mana nak buat tu? S4 pula. Term yang keempat sampai dengan term ke-8. Macam mana kita belajar hari tu? Macam mana nak buat?
Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia nak term yang nombor 4 sampai nombor 8. Ini term nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia nak hasil tambah daripada sini, 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 sini. So, apa yang perlu kita buat? Pat, tolong seorang. Dengar tak ni? S8 tolak S3. Ya, S8 tolak S3. Ini kena pegang Ini kamu banyak salah. So tengok betul-betul lah. Cikgu dah bagi contoh yang paling mudah dah dekat sini. S8 kenapa? So kita ambil semua sekali. Kalau S8 bermaksud daripada term 1 sampai term 8. Kalau S3 dia tolak yang daripada S3 sampai T1 sampai T3. So dia akan dapatlah jawapan dia daripada yang ini akan dapat term keempat sampai term ke-8 punya hasil tambah. Yang ni kena pegang kuat-kuat. So kat sini tak ada masalah, kita masuk je formula. S8 tolak S3. Lepas tu nak buat apa cikgu? Ini GP. Okay, GP kita kena pakai yang ini. Tapi ada dua pilihan, nak pakai yang mana satu. So disebabkan kita punya R ini negatif 3, so kita kena bijak memilih lah. Cikgu pilih yang 1 minus R ni. So cikgu letak formula sini Cikgu letak formula ni dulu. Bagi kamu nampak 1 tolak Rn. Masukkan sahaja dulu tolak A 1 minus Rn. Kira je tak apa. 1 tolak R. Nampak macam banyak. Nanti kamu cuba mesti dia dapat. A kita berapa dekat kes kita ni? A kita adalah 15. R kita adalah negatif 3. So kita boleh masukkan terus. A sama dengan 15. 1 tolak negatif 3. R kita berapa? N kita berapa? N kita adalah 8. N kita dekat sini yang 8. Ini N dia adalah 3. Ni kena pegang. Kalau S8 tu bermaksud N dia 8 lah. So dia akan dapat 8 dengan 1 tolak 3. Cikgu tulis macam tu. So ini cikgu buat macam biasa. 15. A kita 15. 1 tolak negatif 3. N kita 3. Kurungan 1 tolak 3. Masya Allah. 1 tolak 3. Okey, boleh tolong tekan kalkulator sekarang. Tekan elok-elok. Macam mana nak tekan? Okey, tekan yang ni dulu. Ada ramai yang salah tekan juga, nanti dapat jawapan lain. Tulis yang ini dulu. Tekan kalkulator. 1 tolak. Lepas tu kurungan. Lepas tu negatif 3. Lepas tu tutup kurungan balik. Lepas tu 8. Jangan, nanti ramai yang salah yang ni. Nak menulis dalam kalkulator, menekan dalam kalkulator ramai salah. Dia buat macam ni. 1 tolak. Lepas tu dia buat kurungan. Dia buat negatif 3. Lepas tu dia buat kuasa 8 kat sini. Yang ini salah. Ini tekan kalkulator yang salah. Sebab dia akan jadi, yang ini dia akan efek, 8 tu akan efek dekat 3 saja. Sebab tu kita kena buat kurungan. Okey, nanti dapat berapa jawapan? Siapa yang tekan kalkulator? Ke malas tekan kalkulator? Negatif 6,560. Yang tu salah kira. Tekan balik semula. Yang tu dah dapat. Itu yang dalam Ini yang dalam ni. Ya. Darab dengan 15, bahagi dengan bawah ni akan jadi 4. Kamu akan dapat negatif 24600. So make sure dapat Ini kalau salah kira ni, cikgu dah detect malam tadi. Kalau salah kira, ni kita terus dapat jawapan. Nanti kamu akan dapat macam ni, itu kamu akan dapat jawapan. Negatif 24705. Yang inilah jawapan dia. Ni kamu cuba tekan kalkulator. Tekan kalkulator sekarang dia jadi lambat. Kita siap dah. Okey, ini soalan 2013. Kemungkinan dia ada nak bawa balik soalan-soalan yang lama. Dia cuma tukar beberapa topik saja yang baru, tapi progression ni adalah topik yang lama. So cikgu andaikan dia adalah sama. Senang kita untuk belajar kan, sebab kamu tak tahu lagi bentuk dia macam mana. Tahun ni yang pertama. So kita pergi pula paper 1 lagi. Paper 1 ni selalunya direct lah. Jawapan dia, markah dia tak banyak kan, 3. So 3 tu bermaksud dia tak berapa susah lah. Kalau dia lebih daripada 3 tu, selalunya dia akan trik sikit, banyak kerja dia. Okay, ni kita jawab terus, tak nak buang masa. The first term
and the sum of infinity of geometric progression. Bermaksud kamu kena olah dulu. First term bermaksud T1 sama dengan berapa? 1/4. T1 apa nama lain selain T1? Term pertama tu kita akan panggil A juga. Kita tulis di situ. Nanti senang untuk kita kira. A atau T1 sama dengan 1/4. Yang sebelah ni apa dia kata? Sum to infinity. Sum to infinity begini. Sama dengan 1/6. Selalunya kita kena olah balik soalan ni. Soalan ni dia kena pakai simultaneous ke? Kita cuba. So S infinity sama dengan A1R, I. Kita buat macam ni dulu. Yang ni kita kena pakai simultaneous. Tapi simultaneous dia senang je lah. Lepas tu soalan dia nak apa? Find the sixth term. Tempat ke-6. So tempat ke-6 cikgu buat tempat ke-6. Yang ni adalah GP. Kita tulis besar-besar GP dekat sini. Dia nak T6. T6 apa formula? T6 GP. Jangan pakai T6 AP. T6 GP adalah A Rn minus 1. Ini dia. Cikgu letak formula kat sebelah supaya kamu nampak. Okay, sekarang ni nak buat apa? Sekarang ni kena pakai simultaneous. Kita kena menggunakan dua benda yang kita ada ni. Ini kita boleh cakap dia A lah, senang. Ini sama dengan A. Cikgu bulatkan. Yang ni kita ambil N. Lepas tu cikgu samakan ataupun guna kaedah simultaneous substitution. Cikgu masukkan A tu ke dalam ini. So akan jadi 1/6 sama dengan 1/4. Cikgu masukkan TA 1 minus R. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat berapa? Darab silang pun boleh. Slow-slow. 6 darab 1/4 dapat 3/2. Lepas tu R nanti kamu akan dapat negatif setengah. Ni 3/2 sama dengan 1/2 1.5. So 1.5 bawa ke sana, R ni bawa ke sini. Nanti kamu akan dapat 1 tolak 1/2. So akan jadi dapat negatif 0.5. Negatif setengah. Cikgu suka 3/2, cikgu tak suka tulis 3/2. Cikgu suka tulis 1.5 supaya kamu nampak senang. So itu cara dia. So dia nak cari R ke? Terus kat sini dia bukan nak cari R. Dia nak cari term ke-6. So T6 cikgu masukkan dalam formula. T6 sama dengan A berapa? A kita dah ada dekat sini. 1/4. So masukkan je 1/4 nak tukar dalam pecahan pun, dalam perpuluhan pun boleh. 1/4 berapa? 0.25. Begini. Boleh juga. Nak nampak senang kan? Daripada pecahan ni selalunya student dia takut sikit tengok pecahan. So R kita negatif 0.5. N tolak 1. N kita adalah 6. 6 tolak 1 jadi 5. So kamu boleh tekan kalkulator terus untuk dapat T6. So kita dah menjawab soalan sekarang. So T6 sama dengan berapa? Negatif 1/128. Tekan je kalkulator. Tekan kalkulator kena betul ya. Yang ni tak boleh darab dulu. Kena selesaikan yang kuasa dulu. Kuasa dia, itu tips dah bagi tahu dah. Kalau power dia odd number, dia akan jadi negatif juga. So memang jawapan dia tetap negatif. Siapa yang dapat positif tu tolong tengok balik semula. Okey, soalan 21. Ada masalah nak tanya? Tak, tanya je sekarang. Kalau ada masalah tak faham macam mana cikgu kira ke, cikgu terbalik kira ke, cikgu ada salah ke, bagi tahu. Sebab senang kita nak bincang sekarang. Nanti kamu susah juga nak tanya WhatsApp apatah lagi kan. Jarang, dia selalunya dia kata 5 ni yang baru nak bertanya-tanya. Okay, ada masalah 21? Nak dengar suara sikit, 21 ada masalah tak? Tak ada lagi. Tak ada. Ada. Kita teruskan nombor 22. Tak banyak pun, 5 soalan je. Sampai 24 kita stop. Okay, is given. Cikgu baca. Ini SPM 2014. Is given that fourth term and the sum of first 9 term of arithmetic progression. So AP, tulis atas siap-siap, takut kamu ambil formula GP pula nanti. Dia dah bagi tahu siap-siap dah AP. So 14 adalah term keempat. Begitu.
Lagi satu, sum of 9 term, dia akan jadi S9. Sama dengan 162. Kena buat begini dulu. Ada markah ke cikgu? Tulis sini je. Tak ada markah lagi. Melainkan kamu dah olah dia atau kamu dah pecah dia, memang boleh dapat markah. Okay, sekarang kita nak pakai AP punya formula T. T AP punya formula ini. So, cikgu boleh tulis formula dekat sini. Takut ada yang lupa, yang tak nampak ke apa kan. A plus N minus 1 D. Sn pula, Sn sama dengan N over 2. Tulis formula dulu. 2A plus N minus 1 D. Lepas tu baru kita masukkan. Masukkan macam mana? Tn kita dah tahu dah N dia adalah 4. So Tn, bila kita masuk T4, kita terus masuk 14 tu dalam ni. Kan T4. Sebabkan T4 sama dengan 14, cikgu letak terus 14. A memang tak tahu. N tolak 1. So 4 tolak 1 akan jadi 3D. Begitu. So memang kalau soalan jenis macam ni, memang yang paling susah lah dalam arithmetic progression. Dia kena buat simultaneous. So kita masukkan sahaja dulu. Bila kamu dah masuk ni, kamu akan baru dapat markah. Kalau tak masuk lagi, tak dapat markah. Tulis formula dapat markah ke cikgu? Tak ada markah. Melainkan kamu dah masukkan nilai. N tu berapa? Ini S9. Cikgu masukkan S9. S9 pula sama dengan 162. So cikgu masukkan je dah 162 dekat sini. N over 2, 9 bahagi 2. Cikgu suka 4.5. 9 bahagi 2, jadi 4.5. So 2, A memang tak tahu. Tambah 9 tolak 1 jadi 8. 8D. Begitu. Yang ni cikgu nak buat apa? Cikgu nak guna simultaneous tapi tak berapa cantik lah cikgu. So nak bagi cantik, cikgu ambil 4.5 ni bawa pergi sini jadi 4.5 bahagi. Nanti kamu akan dapat jawapan 162 bahagi 4.5, 36. 36. 2A tambah 8D. So kita dah ada dua equation. Ini A dengan D ada dia punya unknown. So cara sekarang kita pakai simultaneous equation. Kita pakai elimination sahaja. Lebih mudah So cikgu nak buat apa ni elimination? Cikgu darab dengan 2 yang sebelah sini. So, cikgu akan dapat 28 2A tambah 6D. Sebab nak bagi sama kan. Kalau kamu senang tu dah biasa buat, tukar je macam cikgu buat. Tak payah nak salin balik semula, pergi darab lagi, panjang lagi kamu punya kerja. So ini cikgu salin balik 36 2A tambah 8D. Soalan nak apa ni? Soalan nak first term and common difference. Selalunya soalan macam ni mesti nak cari A berapa, R dia berapa ataupun D, common difference. Yang ni. Soalan ni memang macam ni. Sekarang cikgu nak tolak yang mana? Yang besar tolak yang kecil, cikgu tolak yang bawah. Ini harap dah master tolong jangan bagi alasan lagi soalan macam ni. 6, 8, 2, 2, ini jadi 2D. So D sama dengan 8 bahagi 2, 4. Boleh? 8 bahagi 2, 4. Common difference dah dapat 4. A pula macam mana nak cari? Masukkan je dalam ni. Mana-manalah kamu nak masuk pun boleh. Nak masuk dalam sini pun boleh sebenarnya. Tapi banyak kiraan. So cikgu tak suka. Cikgu masukkan 14 sama dengan A, kita tak tahu. Tambah 3, 4. 12. Sini 12. Bawa sana jadi 14 tolak 12. Jadi A sama dengan 2. So ini soalan nombor 22. Ini contoh soalan Soalan sebenar nanti kamu akan jumpa. Nanti kita akan buat test next class. Kita akan tengok. Boleh ke tidak. Selalunya paper 1 dia boleh jawab selalunya student. Dia tak terlalu susah. Selalunya paper 2 yang banyak kepada application. Yang kamu kena faham cerita dia. Baru kamu boleh buat. Okay. So sekarang kita masuk nombor 23. Tak lama lagi. Tak lama lagi boleh. Dan boleh tidur. Boleh buat kerja lain pula. Boleh buat assignment dulu. Lepas tu hantar. Hantarlah terus. Tak payahlah tunggu sampai malam karang. Nak pergi tanya kawan dulu. Nak pergi tiru kawan dulu. Tak payah. Kamu buat sendiri je apa yang kamu faham. At least kamu masuk something. Satu hari masuk. Ingat nama-nama yang JAM. Tolong ingatkan kawan-kawan. Senang je. Kita punya konsep senang je. Cikgu punya konsep lagi senang sebenarnya. Kamu isi je zip card tu. Cikgu tak bagi dah nama kamu. Bagi tahu kawan-kawan yang tak nak belajar sangat tu. Yang seronok nak main game. So bagi tahu. Isi je zip card. Cikgu tak suka nak ambil nama kamu ni bagi dekat pihak pengurusan. Cikgu tak suka sebenarnya. Kalau sebab pada cikgu, kalau kamu nak belajar, kamu nak belajar. Cikgu dah bagi dah.
Kalau ada masalah, cikgu benarkan kamu tanya. Tak ada masalah. So, semuanya atas kamu. Okay, all terms of geometric progression are positive. Ingat positif Ini dia punya, dia bagi tahu awal-awal. So, ada certain, ada information yang penting lah dekat sini, positif. The second term is 6. Cikgu tulis, second term is 6. Lagi. And the difference between fourth term and third term is 9/2 ataupun 9/2 sama dengan 4/5. So maksud dia apa ni? Different sebutan keempat dan sebutan ketiga adalah 4.5. Bermaksud apa? T6 tadi sama dengan berapa? T6 sama dengan T2 sama dengan 6. Subhanallah. T2 sama dengan 6. Okay, yang ni maksud dia apa? Yang second punya ayat ni. Dia bermaksud T4 tolak T3. Different different. Ini adalah GP. Tak apa, walaupun different, tak ada kena-mengena dengan GP, kamu tulis je dulu. Itu information yang kita ada. So, sama dengan 4.5. Ingat kita punya adalah GP, bukan AP. Walaupun dia ada sebut perkataan. Okay, T2 sama dengan apa? So, dia GP pakai yang ini. So, cikgu salin dulu formula dia. ARN-1. So, T2 cikgu masukkan 6 terus. N kita adalah 2. So, akan jadi AR. 2 tolak 1 jadi 1. Tak payah tulis 1. So, 6 sama dengan AR. Hasil kita dah olah dia. Okay, kita buat pula untuk T4. Ingat tak? Nampak tak? T4, T2, T3. Kalau T2, dia sebenarnya sama je. AR atas ni 1. Sebab 2 tolak 1. So sekarang ni kalau T4 jadi AR 4 tolak 1. Jadi 3. Begitu. Boleh nampak tak tu? Ini AR 2. Macam mana dapat? Bolehlah macam ni. T N sama dengan ARN-1. Kalau T4 sama dengan AR 4 tolak 1. So jadi AR 3. Begitu. Kita dah nampak dah, kita buat je lah terus. Cikgu masukkan terus 4.5. So, kita padam ni. Sekarang ni apa nak buat? Nak buat apa ni? Sekarang ni soalan nak cari apa? Find the common ratio. So kalau common ratio, dia nak cari macam kita guna simultaneous lah. Yang ni kita pakai substitution saja. Kalau cikgu nak pakai yang ni dulu. 6/R sama dengan A. Cikgu bawa R ni pergi ke bawah. Sebab soalan nak cari common ratio. Betul ke? Okay, sebab dia nak cari common ratio, cikgu letak A situ lebih mudah. Nanti kita akan jumpa R dulu, baru kita boleh cari A. Kalau kita tukar jadi macam ni, 6/A sama dengan R, nanti dia akan dapat A dulu, jadi boleh jadi R. So, lambatlah kerja kita sebab soalan nak common ratio sahaja. So, sekarang cikgu dah dapat ini dengan yang ini. Cikgu masukkan sahaja. A sama dengan 6/R. Darab dengan R kuasa 3. Tolak 6/R. R kuasa 2. 4.5. Ini R dekat atas dengan kat bawah, kita boleh cancel. Ini akan jadi 6. Ini tolak, ni jadi 2. 6R kuasa 2. Tolak, ini hilang. 6R. Tolak 4.5. Sebab ini ada kuasa 2, memang kita kena jadikan sama dengan kosong. Sebab kita boleh tekan calculator. Ataupun kita boleh guna kaedah formula. Kan, nak cari root. So, kamu boleh tekan, cara mudah dia, nanti kamu akan dapat jawapan berapa? R. Nanti kamu dapat jawapan R sama dengan 3/2. Dan satu lagi kamu akan dapat negatif 1/2. Ingat sebab apa dia bagi tahu yang the geometric progression are positive, bermaksud yang last kali ni tricky sikit. So sebenarnya jawapan negatif ni tak boleh pakai. So jawapan akhir dia kena 3/2 sahaja. Faham tak? Sebab dia 3/2, contohlah kita punya first term 2. Okay, darab dengan 1/2 jadi berapa? 3. Kan? 2 darab 1.5. 3. Lepas tu 3 darab 1.5. 9/2. Begitu. Sudah akan jadi positif sahaja. Kalau kamu ambil negatif 1/2 ni, contoh 2 lah starting dia. Darab
negatif 0.5, kamu akan dapat negatif 1. Dan seterusnya, dia akan jadi positif, negatif. So, dia tak ikut apa yang dia cakap tadi. Geometric progression are positive. Dia kata nombor dekat dalam progression tu adalah positif semua. So, kita kena pangkah jawapan kita yang negatif 1/2. Sebenarnya jawapan dia cuma R sama dengan 3/2 ataupun R sama dengan 1.5. Ini soalan nombor 23. Paper 1 lagi. Okey, ada masalah ke? Cikgu suruh kamu fokus sikit lagi je. Lepas ni kita habis kelas. Tak susah pun. Okey, kita pergi kepada paper 2. Dan mungkin yang terakhir, nanti kamu boleh check assignment dalam Teams. Kita tak payah kelas lama-lama. Kita kelas sekejap je. Jadi faham. Jangan tengah kelas kamu pergi makan pula nasi lemak kan. Mak ayah baru beli kan. Okey, ini paper 2. Sama-sama buat dengan cikgu. Ni paper 2, soalan nombor 3, selalunya soalan nombor 3 atau nombor 4, selalunya bahagian A. Bahagian A itu adalah soalan 1 sampai nombor 6. Lalu di situ memang ada progression yang application, yang kebat. Ini contoh soalan dia lah. In a charity run, dalam satu larian amal, a participant get donation RM20 for the first kilometer. Maksud dia bila dia lari 1 kilometer, dia akan dapat donation RM20. Begitulah maksud dia. RM30 for the second kilometer, RM45 for the third kilometer. So sekarang ni, first kali kita tahu dah, ini soalan progression ni. Sebab dia tak tahu, dia tak bagi tahu soalan apa pun, dia takkan tulis pun macam ni. Ini dah contoh dia bagi kan, dia dah tulis progression. Nanti dalam SPM dia tak ada dah tulis benda-benda ni. Kamu terus jawab dan kamu kena tentukan sekali. Okey, tips nombor 1 bila kamu dah master semua soalan, kamu nak jawab SPM ni. Tips nombor 1, kamu kena identify adakah soalan tu kamu kena identify soalan tu topik apa. Itu yang paling utama sekali sebelum kamu menjawab soalan. Bila kita nampak soalan macam ni, kamu kena tahu dah. Oh, ini topik progression, ini topik secular major, ini topik apa lagi? Indices contoh. Kamu kena tahu yang itu first. Itu baru kamu boleh jawab. Kadang student ni dia salah pula kan. Ini topik ni pergi masuk differentiation pula. Differentiation ni dia banyak. Lepas tu dia ingat semua benda differentiation pula. Tak boleh lah macam tu. So kena tengok betul-betul. So dekat sini cikgu dapat T1 sama dengan 20. T2 sama dengan 30. T3 sama dengan 45 dan seterusnya. Kita kena tentukan seterusnya adakah dia AP ataupun GP. Ini kena faham. So beza dia berapa ni? GP ke AP? GP ke GP? GP. Sebab apa GP? Dia darab 1.5. Ya, darab 1.5. So cikgu boleh tulis kat sebelah ni siap-siap. A sama dengan 20. Kita punya R. Sebab kamu sebut GP kan. GP kena pakai R lah. Jangan tulis D pula. Tapi memang yang ada yang tulis D nanti. 1.5 ataupun 3/2. Cikgu boleh terima dua-dua. Okey, kita pergi tengok soalan. Find donation increase according to each subsequent kilometer. Okey, tak ada masalah. Find the minimum number of kilometer the participant has to run to get the total donation. Perkataan total ni penting. Mana total? Total ni bermaksud apa? Dia TN ke SN? Apa dia? SN. Ya, SN. Jangan pakai TN. Cikgu tahu, mesti ramai nanti bila exam orang tulis TN. So, tengok betul-betul. Bila dia kata total donation, bermaksud kita akan pakai SN. Tulis siap-siap. Dia nak kata apa? Has more than 500. Kamu kena tulis, kalau more, dia kena pakai inequality. Buat begini. Yang ini first kali kena tahu. Ini kita punya step. Kalau kamu salah yang ini, memang akan salah ke bawah lah. Tapi kita akan boleh bagi markah pengiraan kamu sikit sahaja. So SN pakai formula tadi dah kata GP, kita pakai yang ini. Betul nak pakai yang mana satu ni? A kita dah ada 20. So kita pakai formula yang depan ini. Cikgu masukkan A Rn minus 1. Tulis formula dulu. Kalau takut tersilap. Lebih besar daripada 500. Cikgu dah ada semua. Cikgu masukkan A sama dengan 20. R kita, cikgu tulis 1.5. N kita berapa? N kita tak tahu. Sebab tu dia nak tanya term ke berapa. Yang bila hasil tambah dia lebih daripada 500. So memang kita tak tahulah. Masukkan sahaja. R minus 1 jadi 1.5.
minus dengan 1. Lebih besar daripada 500. Okey, ni nak buat apa? Cikgu tulislah. Yang ni bawah ni siap tulis 0.5 terus. 1.5 tolak dengan 1 jadi 0.5. Okey, nak buat apa dulu ni? Ini linear equation saja, jangan cakap tak tahu. Nak buat apa? Kalau cikgu dah nampak dah, yang ni 0.5 ni naik atas, 20 ni bahagi dekat bawah. Nampak tu. 500 darab dengan 0.5, tolong tekan kalkulator. Bahagi pula dengan 20. Nanti kamu akan dapat jawapan berapa? Itu linear equation punya konsep. Kamu kena tahu yang tu. Berapa jawapan? 1.5 M. 12.5. 12.5. 12.5 7 bagi. 12.5. 13. 13.5 begitu. Lepas tu 1 pula bawa pergi sini jadi tambah. Jadi berapa? 14.5. Betul? Betul ke salah ni? 12 cikgu. 12 ke? 12 ke 13? 12 cikgu. 12 ke? Jangan marah. Sorry. Sekejap, cikgu double confirm. 500 darab 0.5 bahagi dengan 20. Okey, 12.5. Bagus. Saja je nak cari, saja tulis salah. Tengok ada ke tak kan. So, 13.5 dekat sini sebab cikgu dah bawa tos 1 ni pergi sini jadi tambah. So, jadi macam ni nak buat apa? Ingat dalam matematik. Cikgu zoom sikit. Kalau kita nak cari bahagian indeks ni, apa nak kena buat? Ni dah banyak kali kita jumpa. Apa dia? Logarithm. Ya, logarithm. Nanti kamu akan belajar ln pula dekat matrik. Dia ada log dengan logarithm. Logarithm dengan ln. Ln ni ln je. Nanti kamu akan belajar. Kalau IGCSE dah belajar kot. So, kamu tak payah ambil tahu lagi lah. Nanti kat matrik masuk. Apa yang IGCSE belajar tu, kamu pula belajar. So, kita masukkan log dulu. Log 1.5, cikgu salin je. Panggil dia log both side. Kedua-dua belah kita logkan dia. 13.5. Lepas tu nak buat apa? Properties of log, n boleh turun ke bawah ke depan. So, sangat simple lah. Log 1.5. Cikgu salin balik semula. Log 13.5. Jangan takut je ada log. Log ni adalah satu nombor. Tekan kalkulator. Log 13.5 kamu akan dapat satu nilai. Jangan takut. Itu first kali kena ada. So, n. Allah. N, cikgu bawa ini adalah darab sebenarnya. So, cikgu buat log. Nak tulis log macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Ada orang tulis log macam ni. Ada orang tulis log macam ni. Sebenarnya basically dia sama saja. Tak ada masalah. Tak ada argument pun dekat situ. 13.5 bahagi dengan log 1.5. So, berapa jawapan dia? Tolong tekan kalkulator last. N lebih besar daripada. Okay, cepat. Last. 6.42. 6.42. So 6.42. So sekarang ni n tu adalah nilai term. Mana ada term ke 6.42. So dia dah cakap kat sini n kena lebih daripada 6.42. So jawapan akhir kena ada. Sebab ni ada markah. Jawapan berapa? N lebih besar daripada 6.42? 7. Ya, term ke-7. So kalau tak percaya kamu list out balik. Kalau kamu tak percaya kan. Kalau ada orang dia tak percaya. First 20. Lepas tu 30. Lepas tu 45. Contoh kan. 45. Lepas tu 67.5. Lepas tu 101.25. Kamu list semua. Lepas tu kamu tengok term ke-7. Kamu stop. Lepas tu kamu tambahkan semua. Adakah dia lebih daripada 500? Itu maksud dia. So apabila n dia term yang ke-7. Kita buat term yang ke-7. Ataupun kita nak cakap S7. Hasil tambah daripada first term sampai term ke-7. Dia adalah lebih daripada 500. Itu sahaja. Okay, boleh? Dekat Teams dah masuk dah rasanya. Kamu punya kerja sikit. Tolonglah hantar. Nanti markah kurang pula kan. Hantar je. Tak apa. Hantar je. Cikgu nak nasihatkan lah. Nanti kamu kata PNG kamu rendah lah. Apalah. Sebab kamu yang tak hantar. Dan satu lagi jangan lupa exit card. Untuk cikgu report kepada pengurusan. Dia nak juga siapa nama-nama yang tak ada. Sebab JAM dah nak mula. Ada yang bila dah ada dalam grup JM baru dia tanya kan, cikgu kalau saya hantar balik semua assignment tu saya boleh keluar daripada grup ni ke cikgu kan. Sebenarnya kita bukan tengok assignment kamu pun, kita tengok kamu punya exit card. Kalau kamu isi exit card tu maksudnya kamu masuk lah, cikgu tak nak pening-pening kepala kan. Sebab ilmu kamu yang nak cari, cikgu ni cuma menyampaikan ilmu sahaja. So ini 25, paper tu
2009 cikgu ambil number 2 progression. Yang ini kamu punya kerja. Besok sebelum pukul 12.59 boleh hantar